Okey, setelah udara dah dimasukkan dalam hidung, kan? Disebabkan oleh tekanan di dalam sangka rusuk yang rendah, maka udara akan masuk ke dalam hidung dan udara itu akan pergi ke bahagian trakea, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke bronchus, pecah dua jadi kemudian pergi ke bronchiole, lepas tu pergi ke mana? Akan pergi ke alveolus. So jadi udara tu daripada sini dia turun pergi ke alveolus, dia akan memenuhi ruang kawasan sinilah di dalam alveolus ni. Okey, apa jadi? Okey, ini sebenarnya kapilari darah. Dalam kapilari ni adanya sel-sel darah merah yang berjalan lah, kan, yang berjalan dalam kapilari ni. Okey, apa tindakan yang berlaku di sini? Okey, sebenarnya di dalam alveolus ni oksigen tengah tinggi. Sebab apa? Kamu tarik nafas, oksigen akan masuk, kan? Jadi kepekatan oksigen di sini adalah sangat tinggi, kan? Manakala di sini darah ni dia daripada kawasan-kawasan sel yang mana yang mana dah kekurangan oksigen, maksudnya oksigen tu dah pakai. Yang tinggi sekarang ni apa dia? Yang tinggi adalah karbon dioksida. Jadi oksigen sudah pun dipakai. Yang tinggi di dalam kapilari darah ni adalah darah-darah yang membawa gas karbon dioksida yang tinggi dan oksigen yang rendah. Okey, darah memasuki kapilari mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi, tekanan separa oksigen yang rendah. Okey, jadi dia masuk sini. Apa jadi di sinilah berlakunya resapan pertukaran udara, kan? Di mana gas karbon dioksida yang tinggi dalam sel darah merah ni akan dipindahkan masuk ke dalam alveolus. Manakala gas oksigen yang terdapat dalam alveolus yang tinggi ni, dia akan ditukar masuk ke dalam sel darah merah ni, dan sel darah merah ni akan bawa oksigen ni pergi ke organ jantung lah untuk dipam ke seluruh badan. Okey, darah yang meninggalkan kapilari darah mengandungi tekanan separa oksigen yang tinggi. Sebab apa? Tadi dah bertukar dah. Kat sini dah berlaku dah resapan, kan. Jadi darah ni dah angkut oksigen untuk bawa keluar. Okey, bawa keluar daripada kapilari ni pergi ke jantung. Jadi tekanan separa oksigen yang tinggi dan tekanan separa karbon dioksida yang rendah. Sebab apa? Karbon dioksida yang dah banyak tadi, yang daripada sini ni, dia dah diresap keluar, masuk ke alveolus dan dibawa keluar ke lubang hidung untuk dihembus keluar lah. Okey, kita tengok satu persatu macam mana dia punya mekanisme dia. Resapan gas berlaku dari kawasan tinggi, tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah. Udara sedutan yang kaya dengan oksigen menyebabkan tekanan separa oksigen dalam alveolus lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen di dalam kapilari. Seperti mana kamu tengok dalam gambar tadi, maka oksigen terlarut ke dalam lapisan lembap pada dinding alveolus dan meresap keluar dari alveolus ke dalam kapilari. Maksudnya dia daripada sini, oksigen ni dia akan lalu meresap, dia lalu ikut sel ni, dan dia akan pergi ke masuk ke kapilari dan pergi ke sel darah merah. Okey. Kemudian oksigen bergabung dengan hemoglobin. Okey, di dalam sel darah merah ada hemoglobin. Itu kamu kena ingat dalam kapilari darah untuk membentuk oksihemoglobin. Oksigen diangkut dari paru-paru ke seluruh badan dalam bentuk oksihemoglobin. Jadi hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah, dia akan bercampur dengan oksigen, dia tambah dengan oksigen dan dia akan membentuk oksihemoglobin. Okey. Oksihemoglobin Jadi hemoglobin tambah oksigen, dia berlaku di paru, dia akan membentuk oksihemoglobin. Bila mana dia dah pergi ke sel badan, dia hantar ke seluruh badan tu, apa yang berlaku di sel oksihemoglobin ni, dia akan tukar balik, dia akan jadi membentuk balik oksigen dan hemoglobin. Jadi oksigen ni akan dilepaskan masuk ke dalam sel untuk digunakan oleh sel badan. Okey, apabila sampai di sel badan, oksihemoglobin akan terurai dan membebaskan oksigen semula disebabkan tekanan separuh oksigen yang rendah dekat sel. Jadi kat situlah dia akan pisahkan antara oksigen dengan
dengan hemoglobin. Oksigen yang terbebas meresap melalui dinding kapilari darah ke dalam sel. Oksigen digunakan dalam respirasi sel untuk membentuk macam-macam lah, glukos, membentuk makanan dan pelbagai lagi tindak balas yang memerlukan oksigen. Okey. Respirasi sel membebaskan karbon dioksida dan menyebabkan tekanan separa karbon dioksida di dalam sel adalah lebih tinggi berbanding dengan dalam kapilari. Jadi dekat sel ni pula, dekat sel apa yang jadi ialah di sel itu sendiri kan. Ni sel. Okey, kapilari darah dia lalu kot ni. Di sini dia bawa sel darah merah kan. Jadi di sel ini sendiri dah berlaku dah respirasi menyebabkan karbon dioksida ni dia akan jadi tinggi. Jadi bila karbon dioksida, tekanan separa karbon dioksida tinggi, dia bila mana kapilari darah ni dia membawa darah yang tingginya oksigen, rendahnya karbon dioksida. Jadi disebabkan itu berlaku apa? Karbon dioksida ni akan ditukar masuk, dia akan masuk ke dalam sel darah merah ni. Oksigen akan masuk ke sel. Jadi dia bertukar. Bertukar. Dan ini berlaku di kapilari. Oleh itu karbon dioksida meresap ke dalam sel badan. Okey, oleh itu karbon dioksida meresap dari sel badan ke dalam kapilari darah. Okey, karbon dioksida dari sel badan diangkut melalui 3 cara. Ada 3 cara macam mana nak angkut karbon dioksida. Yang pertama 7% dalam bentuk terlarut dalam plasma darah. 23% bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah merah, iaitu eritrosit ni nama lain bagi sel darah merah dan diangkut dalam bentuk karbaminohemoglobin. Karbaminohemoglobin. Okey, 70% dalam bentuk ion bikarbonat, iaitu HCO dalam plasma darah. Okey. Karbon dioksida yang meresap ke dalam eritrosit bergabung dengan air dan membentuk asid karbonik. Itu H2CO3 ni asid karbonik. Tindak balas ini dimangkin oleh carbonic anhydrase. Jadi kamu kena ingat 70% sebenarnya proses ini berlaku dengan apa? Dengan dalam bentuk ion bikarbonat dalam plasma darah. Okey, asid karbonik terurai kepada ion bikarbonat HCO3 dan ion hidrogen dan ion bikarbonat meresap ke dalam plasma darah dan diangkut ke paru-paru. Okey, ion bikarbonat meresap semula ke dalam eritrosit dan bergabung dengan ion hidrogen untuk membentuk asid karbonik semula. Asid karbonik terurai menjadi karbon dioksida dan juga air. Okey, tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari darah lebih tinggi daripada tekanan separa karbon dioksida di dalam alveolus. Oleh itu, karbon dioksida dalam plasma darah dan eritrosit meresap ke dalam kapilari darah dan dinding alveolus ke dalam alveolus. Karbon dioksida kemudiannya dihembus ke atmosfera melalui mulut dan hidung. Jadi, kamu kena ingatlah, iaitu ada 3 cara bagaimana karbon dioksida ni diangkut keluar. Yang pertama melalui apa? Dalam bentuk terlarut, itu dalam plasma darah 7%. 23% ni dia akan terikat dengan hemoglobin, tapi yang paling banyak sekali ialah karbon dioksida ni dia membentuk ion bikarbonat terlebih dahulu. Dan dia ada dalam plasma darah. Okey, kemudian bila mana dia ada dalam plasma darah, dia akan pergi ke mana? Ke sel-sel paru-paru kan, dan di situlah berlakunya perubahan ataupun pertukaran udara, yang mana disebabkan tekanan separa karbon dioksida ni tinggi, dia akan pindah masuk ke dalam paru-paru, dalam kapilari darah, dan dia akan pergi ke mana? Dia akan dibawa keluar.